وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan bacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah, perbahasan masalah fiqh ibadat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita masih dalam kitab Taharah. Baru lepas habis bab ataupun fasal izalatun najasah, menghilangkan najis. Menghilangkan najis dan perkara-perkara yang menjadi najis ataupun disebut sebagai mutanajjis.
Baik, hukumnya jelas pada permulaan kitab Muqaddimah Hadramiyah sendiri. Kita dah baca dulu hukum menghilangkan najis ya adalah wajib. Hukum menghilangkan najis adalah wajib. Cuma kita kena kenal pastilah ciri-ciri najis ya. Kena kenal pasti ciri, dan yang kita baca minggu lepas adalah pembahagian najis ya. Najis ada mughalladah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Yang lepas yang bukan tajuk minggu lepas, yang dah lepas dulu lah. Minggu lepas tu adalah betul, sama juga. Minggu lepas pun ada juga mukhaffaf, mughalladah, mukhaffafah dan mutawassithah. Baik. Cuma ada soalan juga minggu lepas. Kan kita ada sebut perbahasan hukum berkenaan dengan alkohol. Kan alkohol adalah haram, najis. Cumanya bila nya berkaitan dengan hand sanitizer, lalu najislah semayang kita, kan? Sebelum masuk masjid kah dalam basuh tangan menggunakan hand sanitizer, kan ada alkohol, kandungan alkohol dalamnya. Cumanya perkara dah dibahaskan pada permulaan norma baru ya kan. Jadi merujuk kepada fatwa ataupun para kajian ataupun keputusan penggunaan hand sanitizer ketika solat. Merujuk pada fatwa Jabatan Mufti Wilayah. Saya rujuk dekat Asia jap, mudah. Dekat Asia ada perbahasan berkenaan dengan alkohol tiruan. Alkohol ada jenis yang tiruan yang dibuat daripada sumber ataupun yang digelar sebagai alkohol sintetik sintetik. Tiruan daripada campuran bahan kimia nya adalah bahan kimia. Jadi kalau nya diminum haram, kalau nya digunakannya hukumnya harus diguna dengan erti kata bukan diminum. Contoh minyak wangi ataupun barang-barang kosmetik yang disebut dalam Al-Kafi lil Fatawa. Kita ambil rujukan dekat Asia. Jadi penggunaannya harus. Jadi ada masalah lah alkohol yang sintetik lah, alkohol tiruan. Cumanya kita kena pegang setiap minuman arak mengandungi alkohol, tapi bukan semua alkohol itu mengandungi arak. Dia di antaranya. Jadi alkohol dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Alkohol yang terhasil daripada arak jelaslah hukumnya najis, haram. Tetapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak, maka hukumnya tidak najis, nya si najis, tapi nya haram diminum, nya haram diminum. Kemudian di antara lain minuman ringan yang dibuat sama caranya dengan membuat arak, sama ada mengandungi sedikit alkohol ataupun alkoholnya disuling, adalah haram diminum. Minuman ringan air karbonat ya, yang dibuat sama caranya dengan membuat arak. Prosesnya seperti buat arak, sama ada unsur alkohol ataupun alkoholnya dah disuling, ditapis, berubah maksudnya, tetap hukumnya haram diminum. Minuman ringan yang dibuat bukan dijadikan arak ataupun bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah halal. Minuman ringan karbonat juga, tapi bukan proses arak, si sama, makanya si terjatuh hukum haram. Samalah macam tapai kan, tape halal dimakan. Baik.
Jadi ajaklah ulasan untuk permasalahan alkohol. Hari-hari kita guna alkohol tak? Hari-hari guna hand sanitizer kan. Masuk shopping mall, masuk kedai, semualah. Padahal nak pergi breakfast je, basuh tangan. Lepas makan bayar duit dekat kaunter, basuh. Jadi banyak masa banyak menggunakan kini tu lah tahun 2020 tu banyak menggunakan hand sanitizer, alkohol, main dengan alkohol kita tu. Tapi hukumnya dekat Sia harus. Baik. Sambung pada bab yang sepatutnya kita sambung malam tu, babut tayammum. Jadi hukum berkenaan dengan tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Minggu lepas dah baca ada sikit, kita ulang sikit kemudian kita teruskan. Babut tayammumi, yatayammamul muhdithu wal junubu li faqdil ma'i wal baradi wal maradi. 3 sebab untuk bertayamum. 3 sebab orang yang berhadas dan orang yang junub. Orang yang berhadas kecil dan hadas besar kena tayamum jika ada 3 sebab tu. Pertamanya, kerana hilang air, tidak kedapatan air. Yang kedua, cuaca sejuk, udara yang sangat sejuk. Yang ketiga, sebab sakit. Fa in tayaqqana faqdul ma'i tayammama bila talabin. Kalau sekiranya yakin benar air memang ada sumber air, maka terus saja tayamum bila talabin, tanpa cari air. Kalau dah yakin kawasannya memang ada air langsung, ada sumber air, kawasan tandus, ada langsung air, mata air pun ada, maka perlu lagi proses mencari air. Tayamum terus. Wa in tawahhama, situasi yang pertama. Situasi yang kedua, wa in tawahhama, kalaunya rasa-rasa ada air, nya bukan yakin seperti keadaan yang pertama tadi, nya rasa-rasa jauh sikit tu, kalau jalan tu ada air nemu tu. Wa in tawahhamal ma'a aw dhannahu aw syakka fihi, ataupun sekadar zon kuat air sedar tapi masih ada juga rasa ada air, ataupun syak adakah isi air tu. Tawahama tu nya rasa sangsi rendah sikit daripada syak. Tawaham. Zon tu kuat, syak tu memang saya dah langsung bukan saya dah langsung, nya memang ragu-ragu. Jadi 3 keadaan dia kena usahalah. Fatasyafi manzilihi wa inda rufqatihi, maka jika menyangka zon ataupun syak adanya air, hendaklah dia mencari di rumahnya dulu dan kawasan di sekelilingnya. Wa taraddada, dan berulang alik dengan kadar haddul ghauth. Haddul ghauth maksudnya kawasan sekitar 300 hasta ataupun 150 meter. Nya kena cari air dalam radius ya. Jadi kalaunya berada dalam situasi waham, zon ataupun syak tadi, makanya kena, maksudnya ada je sangkaan ada air, sama ada kuat sangkaannya ataupun bercampur dengan syak ataupun waham, maka nya kena cari air dalam lingkungan kawasan 150 meter ya. Kalau saya ada fa illam yajid tayammama, baru boleh bertayamum. Sebabnya bezanya tadi, kalau yakin saya ada air kawasannya, seluruh kawasannya, terus tayamum, ya bezanya. Kalau ada sangkaan air, sekira sangkaannya kuatkah, zon kah ataupun syak, sekadar syak, maka wajibnya kena cari dulu sekitar 150 meter kawasan sekelilingnya. Kalau nemu jua air dalam kadar dalam kawasannya, barulah boleh tayamum. Wa in tayaqqana wujudal ma' talabahu fi haddil qurbi. Kalaunya yakin dengan usahanya pastinya akan dapat air, maka nya kena cari dulu air
cari dulu air, cari jua air fi haddil qurbi, dalam had ataupun batasan al-qurub sama dengan 6,000 langkah. 6,000 langkah lebih kurang 4.5 km. Kena cari. Zaman tu si perlu kita melangkah. Go ahead aja. Pakai kereta. Sejauh 4 km cari kawasannya. Maksudnya dalam fi haddil qurb, wa huwa 6,000 khutwatin. Fa in kana fawqa haddil qurbi, kalau dah melebihi, mengatasi had ya, 4.5 km ya, saya dah jual air. Tadinya yakin kalau nya pergi jauh sikit daripada haddul ghauth, ada dua checkpoint lah. Satu haddul ghauth 150 meter. Kalau nya yakin nya rasa ada air, cari dulu. Lepas ya, kalau saya ada air dalam lingkungan dia, bawalah tayamum. Tapi kalau nya pergi jauh lagi daripada haddul ghauth tadi, sehingga haddul qurb, iaitu 4.5 km, kalau nya yakin nemu air, maka kena cari lagi luar lagi daripada kawasan haddul ghauth tadi. Kalau saya dah jua, kalau nya dah cari dalam haddul qurub, saya dah jua tayamum. Kalau saya dah jua tapi nya pergi lebih daripada 4.5 km ya, saya dah jua baru boleh tayamum. Jadi ya pembahagiannya, tapi kita ingat dua pembahagian je sebenarnya. Bila nya yakin saya dah air, terus tayamum. Kalau saya dah yakin, maksudnya kalau nya si yakin dengan saya dah air, maksudnya ada air, maka kena cari dulu haddul ghauth. Saya dah bawa tayamum. Tapi kalau nya yakin lagi pergi lebih daripada haddul ghauth sehingga masuk haddul qurub, saya dah juga bawa tayamum. Tapi kalau nya usaha juga yakin, sungguh-sungguh nak cari air juga, perlukan air juga tu, cari juga sehingga lebih daripada haddul qurub, saya dah juga barulah tayamum. Natijahnya sama aja. Kalau dah nemu, tayamum aja. Sebab tu bab tayamum kan. Baik. Jadi ya, keadaan ataupun situasinya ada dua aja. Cuma bila yakin ada air, ada perasaan tentang air, makanya terbahagi pada dua lagi, haddul ghauth, haddul qurub. Kalau lebih daripada haddul qurub 4.5 km tadi, langsung aja tayamum. Kalau dalam lingkungan kawasan dia nemu air, wudu. Kalau nemu air, tayamum lah. Baik, selesai ya keadaan untuk tayamum. Wal afdalu ta'khirus salah in tayaqqana wusul al-ma'i akhir al-waqti, wa la yajibu talabuhu fi haddil ghauth wa haddil qurb illa idza amina nafsan wa malan wa inqita'an 'anil rufqati wa khurujal waqti. Yang afdalnya kan dua situasi tadi, kalau yakin terus tayamum, langsung solat. Kalau si yakin tu, maksudnya si yakin air si ada, maksudnya masih ada harapan pada air. Afdalnya melewatkan solat dalam kes ada air tu, ataupun dalam kes sejuk, cuaca sejuk. Tapi itu lebih khusus kepada perbahasan si ada air. Afdalnya keadaan orang yang bertayamum tu takhirus solah, melewatkan solat jika yakin adanya air di akhir waktu. Kalau nya yakin dalam tempoh waktu kita tu waktu maghrib isyak, sejam 15 minit aja. Pukul 8 gelap kita, pukul 8 dah masuk isyak. Pukul 7.45 gelap. Kita yakin air ada lepas ya waktu ya. Maka kita afdalnya tunggu sampai dapat air untuk solat. Afdalnya melewatkan solatnya sehingga dapat air dulu. Kalau nya yakin air yang akan datang akan ada kelak pada akhir waktu. Akhir waktu. Habisnya apa hukumnya kalau nya yakin air ada dah habis waktu? Tayamum dan solatlah, jangan dah melewat solat. Ceritanya tadi ada air, nya yakin air yang ada sebelum habis waktu, maka menunggu air yang ada dan solat dengan berwuduk ya, maksudnya itu diterangkan situ. Tapi yang kita lihat kepada mafhum ataupun maksud yang tersirat dalam ucapan dia, maka tunggulah sampai
air ya ada dan kita solat dengan berwuduk. Maksudnya solat dengan wuduk ya lebih ditekankan. Dekat sia. Wala yajibu talabuhu fi haddil ghauth. Kalaunya yakin air ya ada pada akhir waktu solat, nya si wajib toloklah nak cari air dalam ukuran haddul ghauth tadi 150 meter, dan juga si wajibnya nak cari air ya pada had 4.5 kilometer tadi, kalaunya yakin air ya memang akan sampai sebelum habisnya waktu solat. Si perlu cari, tunggu je air akan datang lah. Illa, kecuali, maksudnya kecuali kalau air ya ada juga apabila diri dan harta, apabila jiwa manusia idza amina nafsan wa malan wa inqita'an 'anil rufqati, apabila diri dan harta selamat, tidak terputus hubungan daripada rombongan dan tidak keluar dari waktu. Tidak wajib mencari air pada haddul ghauth dan haddul qurub, kecuali itu hukumnya, hukum si wajib cari air dalam dua batasan jarak tadi, haddul ghauth dan haddul qurub. Si wajib cari air dalam dua batasan jarak ya tadi, kecuali apabila ya diri rasa selamat, harta pun selamat, dan tidak terputus hubungan daripada rombongan kalaunya dengan kumpulan, dan tidak keluar dari waktu, anif wa khurujal waqti. Hukum tidak wajib mencari air kalau si selamat dirinya, hartanya, dan mungkinnya akan terpisah daripada rombongan, menyusahkan lagi, maksudnya membebankan lagi situasinya lepas ya, maka si wajib cari air. Tapi kalaunya selamat, harta benda selamat, dan semua kumpulan ahli rombongan si terpisah, maka hukumnya wajib cari air. Satu lagi tadi saya sebut, tidak dikeluar dan tidak keluar daripada waktu. Tidak keluar daripada waktu. Maka wajib cari air. Cuma yang afdal tadi, kalau yakin air yang akan ada pada hujung waktu, akhir waktu solat, tunggu aja air ya, dan solat dengan berwuduk ya lebih afdal. Kemudian fa in wajada ma'an la yakfihi wajib isti'maluhu thumma tayammama. Jika air ada tetapi tidak cukup, maka wajib menggunakannya untuk keperluannya tadi, contohnya makan dan minum. Sebab Islam pun di antara maqasid syariah adalah memelihara nyawa, ya diutamakan. Kalau ada lebih daripada penggunaan makan dan minum, baru boleh guna untuk tayamum. Jika air ada tetapi tidak mencukupi, wajib menggunakannya untuk makan minumnya tadi. Kalau ada lebih, barulah digunakan untuk tayamum. Kemudian wajibu syira'ahu bi thamani mithlihi wa illam yahtaj ilaihi lidainin mustaghriqin au mu'unatin safarihi au nafaqati hayawanin muhtaramin. Wajib membeli air dengan harga semasa, harga pasaran, bi thamanin mithlih. Wajib membeli air dengan harga pasaran jika tidak berhajat wang itu untuk membayar hutang yang terlalu banyak, ataupun belanja perjalanannya, ataupun memberi nafkah kepada haiwan muhtaram, haiwan yang dipelihara, makhluk Allah yang dimuliakan. Maksudnya duit yang ada ya wajib digunakan untuk beli air dengan harga yang berpatutan, harga pasaran. Kalau duit ya bukan ada hak orang lain, contohnya sepatutnya bayar hutang, maka bolehlah pergi, wajib beli baik. Jika tidak berhajat wang itu untuk bayar hutang yang terlalu banyak, hutang yang mustaghraq, hutang yang menjadikannya bankrupt, mustaghraq, menenggelamkannya, yang ditenggelam oleh hutang. Ataupun untuk belanja perjalanan, memang duit dia guna untuk bekal safarnya, ataupun guna untuk memberi nafkah kepada haiwan yang muhtaram. Kalau saya ada keperluan duitnya untuk tiga urusan tadi, maka wajib beli air untuk berwudu.
Kemudian wajibu talabu hibatil ma'i wasti'aratu dalwin duna tihabi thamanihi. Wajib mencari pemberian air, wajib menuntut pemberian air, minta air dan meminjam baldi tanpa memberi bayaran padanya. Wajib menuntut pemberian air, kemudian meminjam baldi, timba tanpa memberi bayaran padanya. Pinjam wajib pinjam aja, si perlu bayaran bila nak guna dalwin tadi, iaitu timba tadi. Jadi situasi menuntut keadaan untuk mendapatkan air tadi. Duit, kalau ada duit maka wajib beli air. Kalau duit seada keperluan pada 3 perkara: bayar hutang, ataupun bekal perjalanan, ataupun nafkah haiwan, bayar makan minum haiwan muhtaram. Kemudian kalau seada duit maka wajib minta air. Wajib cari pemberian air dengan bahasa macam wajib mencari pemberian air, dan wajib menggunakan meminjam timba untuk cari air tadi tanpa perlu bayaran kepada timba dalwin duna ittihabi thamanihi, tanpa memberi bayaran padanya. Walau kana ma'hu ma'un yuhtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin walau fil mustaqbali wajabat tayammumu. Untuk situasi kalau ada air bersama dengan seseorang tapi air ada hajat, yangnya ada keperluan untuk guna air untuk beri kepada haiwan yang muhtaram, yang dahaga, binatang yang kehausan, dan binatang dalam kategori binatang yang muhtaram, binatang yang dimuliakan, yang dipelihara. Sama ada binatang tunggangan kita yang akan dipelihara kan untuk keperluan kita. Jadi untuk perjalanan kan, makanya muhtaram. Maka air walau fil mustaqbali, walaupun kegunaan air untuk binatang yang kelak pada masa akan datang, bukannya kini maksudnya perjalanan yang seterusnya digunakan air untuknya. Maka dalam situasi macam wajib tayammum, jangannya guna air untuk minum. Bukan guna air untuk berwuduk, air guna untuk keperluannya dan guna keperluan haiwannya. Boleh untuk minum. Jadi wajibnya bertayamum. Ada air tapi cukup untuk jaga keperluannya pun, makan minumnya, dan kegunaan untuk binatang haiwannya tadi yang muhtaram. Walaupun kegunaannya kelak pada masa akan datang 2-3 hari lagi kan, tapi air cukup untuk 2-3 hari lagi saja. Maka keadaan macam walaupun ada air, si perlu cari air lagi, wajibnya tayamum. Oleh kerana sukatan air, bekalan air hanya cukup saja. Jadi wajib bertayamum ketika ini termasuk dalam kategori fardul ma' seada air. Sebab air ada pun sedikit untuk keperluan yang wajib untuknya. Wala tayammamu lil maradi. Okey, baik. Saya tadi dah cerita pasal orang yang tayamum sebab seada air. Wala yatayammamu lil maradi illa idza khafa min isti'malil ma'i ala nafsin aw manfa'ati udwin aw tulal maradi aw hudutha shay'in qabihin fi udwin zahirin. ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشيء المذكور. Tidak wajib bertayamum bagi orang yang sakit kecuali si wajib hukumnya si wajib bertayamum. Maksudnya meninggalkan tayamum sama adanya guna air. Illa kecuali maksudnya perlu juga tayamum idza khafa min isti'malil ma',
kalaunya bimbang, risaunya kalau guna air, bilanya guna air akan memudaratkan jiwanya, dirinya sendiri, akan menjadi ancaman terhadap nyawanya. Jadi belum lagi sampai tuntutan tayamum ya kepada orang yang sakit, kecuali kalaunya bertemu keadaan kalau guna air akan memberi mudarat yang besar pada nyawanya, maka waktunya barulahnya boleh tayamum ataupun wajib baginya tayamum sebab nak solat tadi. Au manfaati udbin, ataupun mencederakan anggota. Kalau guna air maka akan merosakkan lagi, memudaratkan lagi anggotanya yang cedera ya. Berpanjangan, ataupun satu lagi, berpanjangan tempoh sakitnya, bertambah sakitnya, melarat lagi, jadi panjang waktu sakitnya. Ataupun hudutsa syai'in, akan air tadi kalau digunakan lagi akan menyebabkan parut yang bertambah buruk, luka ya makin parah, sama lah tadi bertambah sakitnya dan bertambah parut luka sakit ya, bertambah teruk pada anggota yang zahir, anggota yang nampaklah cederanya. Jadi kalau situasi yang berlaku, baruulahnya dituntut untuk tayamum saja. Wala yatayammamu bil baradi. Okey, cerita orang sakit dah jelas maksudnya belum lagi sampai tahap wajib tayamum bagi orang yang sakit, kecuali kalaunya bimbang, kalau mengguna air ya memudaratkan nyawanya, merosakkan lagi anggota tubuh badannya, menambah panjang cedera lagi anggota tubuh badannya yang zahir, menambah buruk lagi parut yangnya ada, maka ya barulah bolehnya tayamum. Kalau nyasi bingung, maksudnya sakitnya biasa saja, cederanya biasa saja, dan nyasi bimbang pun nak guna air, makanya pergi guna air. Kalau dah dalam situasi tadi, air ya baginya akan merosakkan lagi anggotanya yang cedera ya, akan menambah lagi sakitnya ataupun memburukkan lagi keadaan luka ya parutnya, makanya terus pergi tayamum saja. Walaupun ada air situasi itu berbeza. Tadi cerita orang sedia air, tu cerita orang sakit ada air, cukup air, banyak air, tapi air ya akan menyebabkan sesuatu yang buruk lagi padanya, makanya pergi ke pilih hukum untuk tayamum saja. Selesai. Wala tayammumu lil bardi, tidak boleh bertayamum kerana sejuk, illa idza lam tanfa', tidak diwajibkan bertayamum dengan sebab kesejukan, kecuali apabila suhu panas anggota badan tidak memberi manfaat. Illa idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha'ihi, maksudnya memang dah saya rasa panas langsung tubuh badannya, suhunya saya lagi dah, nya pun dah masuk sejuk dah, sub zero sebut aja, maksudnya dah di bawah paras sejuk sangat, jadi haba panas saya lagi, dan tidak menjumpai pemanas air, itu adalah alasan-alasan yang akan membolehkan bertayamum. Selagi saya ada alasan tadi, saya ada sebab selagi saya ada sebab untuk bertayamum walaupun ada air, maka boleh bertayamum. Jadi di antara alasan boleh tayamum, cuaca yang sangat sejuk dan saya ada jumpa bertemu dengan benda ataupun alat pemanas air, serta khawatir akan mencederakan anggota, dan bimbang kalau guna air juga jadi luka, kan tajam, sejuk ya, tajam kan, kulit kering menyebabkan koyak anggota, ataupun meninggalkan parut seperti yang telah disebutkan, ataupun situasinya akan jadi seperti orang sakit tadi, akan menambah teruk keadaan luka, maka barulah bolehnya bertayamum. Jadi tiga sebab untuk tayamum: sebab sedia air, sebab sakit, dan sebab cuaca yang sangat sejuk. Wa in khafa min isti'malil ma'i fi ba'di badanihi ghasala as-sahiha wa tayammama 'ala al-jariha 'anil jarihi fil wajhi wal yadaini. Fa in kana junuban qaddama ma syaa, wa in kana muhdithan tayammama
tayammama 'anil jarihi waqta ghasl al-'alil thumma in kana 'alayhi jabiratun naza'aha wujuban fa in khafa min naz'iha ghasala as-sahiha wa masaha 'alayha wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadaini wa yajibu 'alayhi al-qada'u idza wada'a al-jabirata 'ala ghairi tuhrin aw kanat fi al-wajhi wal yadaini ويقضي إذا تيمم للبرد أو تيمم لفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره. Baik, selesai 3 sebab untuk tayamum. 3 situasi untuk membolehkan tayamum. Masuk keadaan yang seterusnya, kalau bimbang menggunakan air pada sebahagian anggota badan sahajanya, bukan sebab alasan sakit tadi, bukan sebab cuaca sejuk tadi, bukan sebab saya ada air, tapi nya boleh kena air, tapi sebahagian anggota fardu wuduknya si boleh kena air, si dapat kena air, nya bimbang, maka nya bertayamumlah anil jarihi, maka hendaklah ia basuh anggota yang sihat. Ghasalas sahih, maka hendaklah dia basuh dulu anggota yang sihat, ya. Anggota yang sihat yang ialah bahagian anggota yang tidak terkena luka ataupun balutan. Anggota wuduk lah tu, berkenaan dengan anggota wuduk, tangan, kaki, muka. Baik, jadi mana-mana bahagian daripada tangan ataupun kaki, ya, yang masih sihat, yang bagus, maka basuh dulu anggota yang sihat. Dan bertayamum, tayamum yang kelak dengan muka dan tangan. Anggota tayamum kan 2 aja, muka dan tangan. Dan bertayamum untuk anggota yang terluka tadi, yang si sempurna air basuhan wuduk, maka kawasan dia diganti dengan tayamum. Ya, untuk orang yang berhadas kecil. Untuk orang yang berhadas besar, fa in kana junuban qaddama ma syaa. Untuk orang yang berhadas besar, maka dia dahulukan mengikut kemahuannya. Dahulukan apa? Antara membasuh anggota sihat ataupun bertayamum. Untuk orang yang berhadas, untuk orang yang berjunub, sama adanya nak basuh dulu semua anggota badannya yang boleh sampai air, baru tayamum. Ataupun tayamum je dulu sebagai ganti kawasan badannya yang si boleh kena air tadi, barulah lepasnya basuh badannya yang masih boleh disampaikan air, ya, untuk orang yang junub ataupun orang yang berhadas besar. Wa in kana muhdithan, kalaunya sekadar orang yang berhadas kecil, muhdits, tayammama anil jarihi, kalaunya yang berhadas kecil hendaklah ia bertayamum untuk luka tersebut ketika membasuh anggota yang sakit itu. Maksudnya berwuduk dulu. Kalau lukanya dekat tangan, ketikanya basuh tangan, basuh dulu anggota kawasan yang si sakit, sakitnya dekat siku, basuh dulu, sempurnakan sampai air dekat kawasan yang boleh sampai air. Lepasnya barunya tayamum untuk kawasan yang si boleh sampai, yang berbalut lah, maksudnya yang luka tadi, yang si boleh kena air. Yang kena ikut tertib macam ya. Kalau orang junub nya nak tayamum dulu kah, ataupun nak basuh badannya dulu, semua dulu, barulah tayamum, nya boleh buat, pilih mana-mana yang nak buat dulu. Tapi untuk orang yang berhadas kecil, nya kena ikut tertib basuhan anggota wuduknya. Basuh muka dulu sampai giliran basuh tangan ada luka, maka basuh kawasan yang sihat dulu, lepasnya tayamum, bawa sambung belah kiri lagi. Baik. Kemudian waqta ghasl al-alil, nya kena tayamum ganti bagi kawasan yang luka tadi, waktu basuhan anggota yang sakit tadi. Thumma in kana alaihi jabirah, untuk kisah ataupun permasalahan orang yang ada balut pada anggotanya. Kemudian jika di atas anggota ada balutan, maksudnya kalau dah dibalut, air sampai pada kawasannya, maka wajib ditanggalkan balutan tersebut. Hukum asalnya kena tanggalkan, kena simen, tanggal lo simen, pasang lagi simen, banyak kerja gambarannya kan. Kalau kena balut dengan simen, semestilah, kadang-kadang balut macam aja, bandage macam aja pun
Jadi hukum asalnya kena cabut dulu balutan dia. Lepas dia baru dah datang masalah yang lain. Jika khawatir untuk menanggalkannya, kalaunya bimbang, barulah cerita pasal kebimbangannya. Kalaunya bimbang untuk menanggalkannya, bimbang disebabkan mudarat ya, maksudnya kalau dicabut dia beralih tulangnya kah, patahnya, ataupun kulitnya belum sihat kan, melecur ke apa, kalau dibuka akan memudaratkan. Balutannya kalau dibuka memang menyusahkannya, memudaratkannya. Maka hendaklah yang basuh anggota yang sihat kemudian menyapu air di atas balutan tadi. Nya basuh anggota yang sihat, kemudian di atas balutan ya dicap dengan air saja. Menyapu air, bukan basuh. Tadi basuh dengan air lah, lalu dengan air. Kalau ada tempat yang berbalut tadi, disapukan air, lapkan dengan air di atasnya, dan bertayamum di muka dan tangan untuk luka di bawah balutannya tadi. Ya tertibnya, ya untuk orang yang berbalut. Jadi tayamum ya, sapu muka dan sapu tangan ya untuk anggota yang di bawah balutannya. Baik, kemudian fa in khafa min azha, okey, ghasala sahiha wa masa 'alaiha wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadaini. Wa yajibu 'alaihi al-qada'u, bagi orang yang solat yang tayamum, hal keadaannya ya ada balutan pada anggota badannya, maka wajib dia mengqada'kan solat jika balutan diletakkan dalam keadaan berhadas. Maksudnya sebelum dibalut dia hanya sekedar berwudu ataupun bersih daripada hadas. Balut aja dulu. Jadinya ya anggota ya memang dalam keadaan berhadas juga dibalut. Lepas dia buatnya berwudu, maka solat yang dikerjakan dalam situasi macam ya wajib diqada. Faham situasi ya? Maksudnya kalau nak membalut dia kelak, pastikan ada wudu dulu. Kalau saya ada wudu, maka solat yang dibuat dengan tayamum dan wudu, walaupun anggota tubuh badan tadi dah dibalut, maka wajib qada. Kemudian wajib qada jika balutan diletakkan dalam keadaan berhadas ataupun balutan berada di muka ataupun tangan. Kalau balutan ya berada di muka dan tangan, kan muka dan tangan ya, nya bukan sekadar anggota wudu, nya juga anggota tayamum. Dua-dua si sempurna kan, wudu pun si dapat sempurna, tayamum pun si dapat sempurna, maka hukumnya wajib juga qada solat ya kelak. Wajib juga qada solat ya setelahnya sihatlah. Kemudian wajib mengqadakkan solat jika bertayamum disebabkan kesejukan ataupun tiada air di tempat mukim dan seseorang yang bermusafir untuk melakukan maksiat. Jadi wajib hukumnya solat yang dilakukan dengan tayamum wajib qada kalaunya ya tayamum sebab sejuk dan sebab ketiadaan air. Kesimpulannya tadi, yang berbalut wudu pun, berbalut anggota pun qada juga. Bezanya kalau balutannya ya dipasang ketikanya ketikanya berhadas, maksudnya nya belum suci, maka solat yang dalam keadaan macam ya, yang balutannya ya anggota tubuhnya yang dibalut sebelum mengangkat hadas, maka ya wajib qada juga. Samalah wajib qada bagi orang yang tayamum sebab seada air. Walaupun kita tayamum untuk atas sebab seada air, wajib qada. Dan wajib qada juga bagi orang yang tayamum sebab sejuk. Kan air ada, tapi si boleh nak guna, alasannya mudarat. Walaupun alasan ada, tapi oleh kerana wudu ya, oleh kerana tayamum ya dilakukan sebab alasannya terlampau sejuk, maka solatnya wajib diqada semula. Dan satu lagi, orang yang safar dan tayamum ketika safarnya ya dengan maksud maksiat, nya safar ya dengan tujuan untuk buat maksiat. Jadi yang tayamum ketika safarnya ya, atas safarnya maksiat ya, maka wajib qada balik solatnya yang ditayamumnya. Jadi kesimpulannya, solat dengan tayamum wajib qada, wajib qada.
Kalau seeda atas sebab seeda air di tempat mukim, atas sebab seeda air di tempat mukim, ataupun bagi orang yang safar, kalau nya seeda air, kalau nya seeda air ya, nya si perlu qada, tapi oleh kerana safarnya safar maksiat kan, jadi nya wajib qada solatnya yang dilakukan dengan tayamum. Baik, kita beri laluan untuk azan sebelum kita nyambung dikit. InsyaAllah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabb azita wa tamma salatul khaimah ati Muhammadin wasillata fil ba'th maqama Muhammad alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit insya-Allah dengan izin. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjawab azan pun kita Allah SWT janjikan, Nabi SAW janjikan untuk dapat syafaat. Jadi jangan meremehkan seruan azan dengan mensia-siakan laungannya tanpa dijawab. Jadi jawab azannya pun adalah peluang untuk kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan bahagian tayamum, sila maaf, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang seterusnya fi syurutit tayammum. Syurutut tayammumi asyratun ayakuna biturabin wa ayakuna tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu wa ayaqsidahu falau safatahu ar-rihu faraddadahu lam yakfihi wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يقع بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض عيني. Syarat-syarat tayamum ada 10. Pertama, syaratnya adalah hendaklah tayamum tadi dengan debu. Mesti debu. Debu tanah, turab. Dengan debu tanah. Turab adalah tanah. Wa ayyakuna tahiran. Syarat yang kedua, mestilah suci. Wa alla yakuna musta'malan. Yang ketiga, boleh menggunakan debu musta'mal yang telah digunakan untuk sapuan fardu. Wa alla yukhalitahu daqiqun. Boleh. Yang keempat, boleh bercampur dengan tepung. Debu halus campur lagi dengan tepung. Kalau tahunya tepung ataupun zaman dulu saya dah poda, campur dengan poda, boleh juga. Hanya boleh bercampur. Wa ayat yang kelima, hendaklah berniat memindahkan debu pada muka dan tangan. Jika dia meratakan debu yang dibawa oleh angin, maksudnya ada lakukan proses pemindahannya dengan tangannya pun. Angin datang, debu naik ke muka, sapu aja. Jadi tidak sempurna tayamum macam yang mesti dialih olehnya pun dibawa dan dengan qasad, dengan niat untuk tayamum. Bukannya baru nuang tanah tiba-tiba ditiup angin kena muka, rugilah. Cukup sempurna tayamum macamnya. Mesti diniatkan dengan qasad memindahkan debu ke mukanya. Yang keenam, meratakan debu di muka dan tangan sebanyak 2 kali pindahan. Maksudnya satu pindahan untuk muka, satu lagi untuk tangan. Jadi meratakan aja. Syaratnya adalah meratakan. Perlu digosok-gosok. Ini bukan seperti air. Jadi syarat yang keenam, meratakan debu di muka dan tangan dengan asing-asing tepukannya tadi. Tepuk dekat sekali pertama untuk muka, tepukan kali kedua untuk tangan. Yang ketujuh, menghilangkan najis terlebih dahulu. Syaratnya bersihkan diri daripada najis dulu. Yang ke-8, menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Menentukan arah kiblat, maksudnya tayamum dengan ngadap kiblat. Yang ke-9, bertayamum selepas masuk waktu. Dah masuk waktu azan Isya, kita tayamum. Jangan tayamum sebelum masuk waktu. Syaratnya mesti tayamum selepas masuk waktu. Yang ke-10, bertayamum, satu tayamum untuk satu solat fardu sahaja. Boleh solat tayamum maghrib untuk solat isyak sekali.
Satu tayamum hanya untuk satu solat fardu. Tapi solat fardu yang sekali tadi, kalau kita nak attach sekali dengan solat sunat qabliyah ba'diyah, boleh. Solat sunat ya boleh banyak. Solat fardu satu aja yang boleh digunakan untuk satu tayamum. Cumanya tambahan lagi, bila kita sapu tepuk debu ya, dah sapu ke muka, jangan biarkan debu yang dah dipakai jatuh dalam debu yang akan diguna selepas ya. Jadi mustamal lah. Pindahkan ataupun kita dalam talam tepuk, kemudian dekat tepi nak sapu ya bawa ngadap kiblat, supaya nyasi bercampur dengan yang masih suci tadi. Kalau yang dah digunakan ya jadi mustamal. Faslun fi arkanit tayammum, rukun-rukun tayammum. Furudut tayammum khamsatun, sikit aja. Fardu tayammum ada 5. Al-awalu an-naqlu, maksudnya benda mesti buat. Bila sebut rukun, perkara yang mesti dibuat dalam konteks tayammum tadi. Pertamanya an-naqlu, memindahkan debu. Mesti ada proses memindahkan debu. Sebab dia cukup sah, maksudnya bila debu ya kena tiup oleh angin, minat betul kita nyapu aja, cukup rukunnya. Sebab rukunnya mesti an-naqlu, memindahkan debu ya. Yang kedua, niyatul istibahati wa yajibu qarnaha bid-darbi wastidamatuha ila mashi wajhihi fa inna wa bitayammumihi istibahatal fardi sallal farda wan nafla aw istibahatan nafli aw salati aw salatil janazati lam yusalli bihi al farda. Baik, itu ada yang kedua, tu adalah rukunnya niat. Niat istibahah, untuk membolehkannya solat. Kalau saya dah wudu haram salat, saya dah wudu haram salat. Jadi oleh kerana saya dah air, saya dapat nak berwudu, maka tayamum. Tayamumnya dengan niat untuk membenarkan, membolehkan, meluluskannya salat. Meluluskannya salat. Maka ketika niat ya wajib menyertakan niat istibahah ya. Ketika pukulan, ketika kita tepuk pada debu ya, dan berterusan niat ya sehinggalah debu ya sampai ke kawasan muka kita. Baik, selesai ya keadaan niat. Kalau niat ya, untuk perbezaan niat. Kalau niat tayamumnya istibahah, membolehkan solat fardu, makanya boleh dengan tayamum tadi, nya boleh solat fardu dan nawafil dan solat sunat dan juga solat sunat. Kalau niat istibahatul fardu untuk membolehkan solat fardu, makanya boleh masuk sekali solat sunat. Kalau niat membolehkan solat nafil, membolehnya niat nak tayamumnya untuk solat sunat, ataupun niat untuk membolehkan solat sahaja, nyasi letakkan niat solat ya untuk fardu ke sunat, ataupun niat tayamumnya untuk solat jenazah, makanya boleh dengan niatnya tadi. Tayamumnya boleh dikerjakan untuk fardu. Beza. Satu niat yang boleh, satu niat yang boleh fardu. Niat yang boleh fardu tadi, bilanya niat untuk membolehkannya solat fardu, maka benda-benda lain yang kecil daripada fardu, maka boleh masuk dalam tayamumnya. Kalau niat lain, niat tayamum ya untuk solat sunat, ataupun niat untuk solat saja, sebut pun solat fardu ke sunat, sebut solat saja, ataupun niat tayamum ya untuk solat jenazah, makanya boleh solat fardu dengan tayamum yang niat macam ya. Kena tayamum sekali lagi. Rukun yang ketiga, menyapu muka. Yang atsalitsu mashu wajhihi, ar-rabi'u mashu yadayhi ila al-mirfaqain. Yang keempat, menyapu dua tangannya sehingga siku. Yang kelima, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Yang kelima rukunnya adalah ikut tertib, mesti ngikut turutan. Sapu muka dulu, barulah tangan. Bainal mashatain, dua ya mesti berturutan. Wa sunanuhu, insyaallah kita sambung minggu depan. Sunat-sunat tayamum. Jadi kita dah jelas syarat-syarat tayamum, kita dah jelas rukun-rukun tayamum, kemudian kita nak masuk sunat-sunat tayamum. Lepas cerita tayamum masuk bab haid. InsyaAllah akan datang. Kita tangguh dekat situ. Terima kasih atas segala perhatian.
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.